Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so hari ni kita nak belajar berkaitan dengan pertahanan badan. Sebelum ni 4.1 kita dah belajar berkaitan dengan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Bagaimana penyakit berjangkit dan tidak berjangkit disebarkan dan bagaimana langkah-langkah mengatasi atau mengelakkan penyakit berjangkit ni daripada berlaku. Okey. So ini kita nak masuk 4.2 iaitu pertahanan badan. Okey, bagaimana badan kita ni bertahan ataupun melawan penyakit. Okey. Baik, yang pertama sekali kita tengok hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di akhir kelas ini nanti saya nak awak semua boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan. Okey. So sistem pertahanan badan ni ada beberapa jenis lah, nanti kita tengok apa fungsi setiap jenis tersebut. Okey, kemudian mendefinisikan antigen, antibody dan juga keimunan badan. So ada beberapa perkataan yang awak kena tahu apa maksud perkataan-perkataan tersebut ataupun istilah-istilah tersebutlah, seperti antigen, antibody dan keimunan badan. Okey, kemudian mewajarkan kepentingan imunisasi. Okey. Kemudian mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang tetap, keimunan yang mantap. Mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap. Okay, kemudian membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif. Kemudian mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara. Okey, baik. Kalau kita tengok sekarang ni di negara kita ataupun di mana-mana negara lain lah, kita tengah orang semua tengah sibuk memperkatakan berkaitan dengan vaksinasi, betul tak? Vaksinasi berkaitan untuk wabak COVID-19 ni lah, vaksinasi untuk wabak COVID-19. Okey. Jadi itu adalah salah satu cara, okey, di mana kerajaan kita ataupun Kementerian Kesihatan di Malaysia untuk meningkatkan sistem pertahanan badan masyarakat di Malaysia ni lah. Itu salah satu contoh. Okay. Baik, mekanisme pertahanan badan. Okey, ada dua jenis dan ada 3 lapisan ataupun 3 barisan lah. So, mekanisme pertahanan badan ada 2 jenis. Yang pertama tidak spesifik. Tidak spesifik ni terbagi kepada 2 lah. Barisan pertahanan pertama, kemudian barisan pertahanan kedua. Dan spesifik adalah barisan pertahanan ketiga. Okay? Baik, kita tengok apa itu barisan pertahanan yang pertama dulu. Okay? Okey, barisan pertahanan pertama. Fungsinya adalah menghalang patogen memasuki badan. Okey. Apa contoh barisan pertahanan pertama? Okey, contohnya adalah kulit. Okey, bagaimana kulit berfungsi untuk menjadi pertahanan kepada badan kita? Okey, dia melalui peluh. Okey, peluh dan sebum dirembes bagi memusnahkan mikroorganisma, okey, di kulit kita. Okey, so mikroorganisma yang halus, yang kecil ni boleh masuk dalam badan kita melalui kulit. Tapi kulit ni boleh menghalang, menghalang mikroorganisma tadi untuk masuk ke dalam badan kita dan dimusnahkan melalui rembesan peluh dan juga sebum. Kemudian melalui membran mukus. Okey, ada beberapa bahagian badan kita yang mempunyai membran mukus. Okey, contoh-contohnya adalah terdapat pada salur pencernaan dan pernafasan. Okey, dia memerangkap organisma dan seterusnya memusnahkan organisma tersebut. Okey, contoh macam dekat dalam kita punya saluran pernafasan kita ataupun hidung kita ni, kat dalam ni kita ada mukus yang kita panggil cecair, yang kita panggil sebagai biasa hingus lah kan. Sebenarnya hingus tu penting. Okey, penting untuk apa? Untuk dia memerangkap bakteria ataupun virus, okey, ataupun mikroorganisma. Okey, bila dia dah perangkap, okey, organisma akan terperangkap ke dalam mukus tu, dalam hingus tu, dan dia akan memusnahkan mikroorganisma tersebut. Okey, di dalam telinga ada lilin. Okey, air mata. Semua cecair-cecair ni berperanan untuk
memusnahkan organisma. Okey, kalau dekat faras ada Lander, bertindak sebagai antiseptik, memusnahkan mikroorganisma. Okey. Okey, itu adalah barisan pertahanan yang pertama. Okey, kita tengok pula barisan pertahanan kedua. Okey, barisan pertahanan kedua melawan patogen melalui fagositosis. Okey, tolong ingat perkataan ni fagositosis. Okey, apa itu operasi fagositosis? Di mana bila virus tu dapat menembusi barisan pertahanan pertama, jadi barisan pertahanan kedua ni perlu standby. Okay, dia perlu pula berfungsi. Okay, andai kata barisan pertahanan pertama kita tak kuat ataupun mikroorganisma ataupun patogen tu boleh lepas barisan pertahanan pertama, jadi barisan pertahanan kedua perlu standby lah. Apa itu barisan pertahanan kedua? Okay, apa itu fagositosis? Sel darah putih bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Okey, jadi dalam badan kita ni ada sel darah putih. Okey. Nanti bila awak belajar berkaitan dengan darah, so awak akan belajar fungsi sel darah putih itu apa. Okey, so fungsi sel darah putih secara umum adalah untuk memberikan keimunan kepada antibody kepada badan kita. Okey, sebab apa sel darah putih ni dia boleh memerangkap patogen. Okey, dia boleh memerangkap patogen dan memusnahkan patogen ni melalui rembesan enzim. Okay, itu barisan pertahanan kedua. So, awak kena ingatlah, barisan pertahanan pertama kulit, barisan pertahanan kedua adalah sel darah putih. Okay. Baik, kemudian barisan pertahanan ketiga. Barisan pertahanan ketiga melawan patogen melalui penghasilan antibody. Okay. Okay, ini berkaitan dengan sistem pertahanan badan kita lah. Badan kita menghasilkan antibody jika patogen memasuki badan. Okay, antibody adalah protein ni. Ni yang saya cakap tadi. Awak kena ingat perkataan-perkataan ni. Antibody apa, antigen apa. Okay. Jadi dalam barisan pertahanan ketiga ni, badan kita melawan patogen melalui penghasilan antibody. Okay. Apa itu antibody? Kita tengok, antibody adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih terhadap gerak balas antigen. Okay, antigen pula apa? Antigen adalah jasad asing yang merangsang penghasilan antibody. Okay? Baik, itu adalah barisan pertahanan yang ketiga. Okay? Baik. Okey, kita tengok kepentingan imunisasi. Okay, yang pertama kita tengok apa itu maksud imunisasi. Imunisasi adalah usaha memberikan daya tahan secara aktif pada bayi, kanak-kanak ataupun orang dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Okey. Itulah yang berlaku sekarang ni di negara kita atau mana-mana negara lain. Okey, untuk kita mencegah ataupun melawan virus corona ataupun COVID-19 ni, kita menyuntikkan vaksin kepada semua orang ataupun masyarakat lah untuk lawan vaksin tersebut. Itu masuk imunisasi, kita memberikan imunisasi kepada orang. Okey, baik. Apakah pula maksud vaksin? Okey, vaksin mengandungi antigen yang diperolehi daripada virus atau bakteria yang dilemahkan atau dimatikan. Okey, antigen merangsang sistem imun tubuh menghasilkan antibody pada penyakit tertentu. Okey, so antigen ni dia merangsang sistem imunisasi kita untuk menghasilkan, mengaktifkan sistem imunisasi kita untuk menghasilkan antibody untuk melawan penyakit tertentu. Okey, itu fungsi antigen. So antigen ni diperolehi daripada vaksin. Okey, dekat sini ada contoh-contoh vaksin yang kita ambil lah sebagai rakyat di Malaysia ni. Okey, daripada kita sekolah kecil hinggalah kita, daripada kita bayi hinggalah kita dewasa ni. Okey, yang pertama BCG. Okey, saya rasa anda semua dah disuntik BCG BCG. Kalau tak silap waktu sekolah rendah dah ambil dah BCG ni. Okey, suntikan BCG ni. Okey, untuk melawan TB ataupun tuberculosis. Kemudian ada DTaP. DTaP ni untuk lawan penyakit diphtheria, tetanus, pertussis. Kemudian ada HIP, untuk Haemophilus influenza type B.
Lepas tu ada suntikan polio untuk penyakit polio, MMR untuk campak, beguk ataupun rubella, MR untuk dos booster atau campak dan rubella, DT dos booster untuk difteria dan tetanus, HPV untuk remaja perempuan untuk merawat kanser cervix, untuk mengelakkan kanser cervix. Kemudian JE hanya diberikan di Sarawak sahaja. Okey, so ini adalah contoh jadual. Okey, jadual di mana suntikan-suntikan yang diberikan kepada kita lah di Malaysia. Okey, rancangan pemvaksinan di Malaysia. Tengok berumur daripada baby tu 0 bulan. Tengok sini dekat jadual 0 bulan hinggalah 18 bulan, 21 bulan ni kita masih lagi menerima suntikan. Sebab tu kalau baby kalau pergi check up di klinik, check up di klinik dia akan pasti ada yang setiap kali check up tu dia kena ambil suntikan. So siapa yang ada adik kecil atau baby kat rumah hingga dia berumur 21 bulan ni pasti ada siri-siri medical check up tu untuk ambil suntikan vaksin. Berapa dos lah. Kemudian bila dah masuk waktu sekolah pun sama, kita tetap kena ambil suntikan vaksin. Adalah yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Baik. Kita tengok jenis keimunan pula. Macam saya cakap tadi, jenis keimunan ada dua, satu aktif, satu pasif, dan kedua-duanya terbagi kepada dua, iaitu semula jadi dan buatan. Kita tengok ke jenis keimunan aktif yang semula jadi dulu. Untuk aktif, keimunan aktif semula jadi, seorang sembuh daripada penyakit berpanjangan selepas jangkitan. Semasa jangkitan kedua, tengok pada graf ni semasa jangkitan kedua, antibodi dihasilkan melebihi aras keimunan dan keimunan dicapai. Semasa jangkitan pertama ni, antibodi tu dia dah hasilkan. Antibodi yang dihasilkan disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Bila jangkitan kedua berlaku, antibodi yang dihasilkan melebihi aras keimunan yang pertama tadi. Jadi keimunan ini dia berpanjangan selepas jangkitan. Untuk jenis keimunan buatan, aktif buatan, vaksin dimasukkan ke dalam badan. Yang ni vaksin dimasukkan ke dalam badan. So kena faham lah, yang semula jadi ni dia dihasilkan oleh badan kita secara semula jadi. Yang buatan ni melalui suntikan vaksin. Sistem keimunan badan menghasilkan antibodi. Berpanjangan juga selepas jangkitan. Sebab tu kita ada suntikan ni, dia ada beberapa dos. Dos yang pertama, dos yang kedua. Macam kat Malaysia pun untuk suntikan vaksin COVID-19 ni ada 2 dos kalau tak silap saya lah, 2 dos. Dos yang pertama kemudian dos yang kedua. So ada dos-dos dia lah, dan dia berpanjangan selepas jangkitan. So awak ingat yang keimunan aktif ni dia melindungi badan kita berpanjangan selepas jangkitan. Kita tengok pula jenis keimunan pasif. Jenis keimunan pasif semula jadi dulu. Yang semula jadi ni ialah anak mendapat antibodi daripada susu ibu. Darah ibu yang merentasi ataupun darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Tapi dia bersifat sementara. Tengok graf ni, nampak kepekatan antibodi dalam darah. Mula-mula tinggi antibodi dia. Tapi dia bersifat sementara, dalam satu masa tu dia akan menurun tahap antibodi dalam darah dia tu. Maknanya untuk pasif ni dia bersifat segera dan juga sementara sahaja. Yang semula jadi dia perolehi daripada ibu, daripada susu ibu, ataupun darah ibu melalui plasenta lah. Kemudian jenis keimunan pasif buatan. Antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Fungsi antiserum adalah melawan patogen tanpa gangguan sistem keimunan. Dia juga bersifat segera dan sementara. Jadi saya rumuskan dekat sini, awak kena ingat keimunan aktif dia berpanjangan, manakala pasif dia bersifat sementara. Bagi aktif semula jadi, badan kita hasilkan sendiri sel semula jadi, kemudian buatan melalui vaksin.
Okay, kalau pasif pula, semula jadi melalui susu ibu ataupun darah ibu. Kemudian pasif suntikan antiserum. Okay, faham Baik, sistem keimunan yang mantap. Okey, punca sistem keimunan menjadi lemah. Kita tengok dulu. Apa punca sistem keimunan badan kita ni menjadi lemah? Baik, yang pertama terdedah kepada pencemaran udara. Pencemaran udara ni boleh menyebabkan kandungan antibodi di dalam darah kita ni menjadi lemah. Okey, kemudian terdedah kepada fatty acid. Okey, fatty acid ni macam ditunjuk gambar ni racun lah, racun serangga. Okey, kemudian mengalami tekanan perasaan. Okey, kalau kita stres pun boleh menyebabkan keimunan badan kita menjadi lemah. Pengambilan gula berlebihan. So kena ingat tu, pengambilan gula berlebihan. Biasa orang yang ada penyakit gula berlebihan dalam darah ataupun diabetes, keimunan badan dia menjadi lemah. Baik, amalan untuk menguatkan sistem keimunan badan kita. Yang pertama, mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Okey, yang kedua, beriadah dan menghirup udara segar. Yang ketiga, tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok ataupun pencemaran tadilah. Kemudian melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, baik. So saya nak macam biasalah, awak buka buku teks muka surat 88, latihan hormati 4.2 dan jawab soalan. Ada 3 soalan je dekat sini. 1, 2, 3. Okay, so boleh jawab dalam buku latihan. Buat dalam buku latihan. Kemudian bila dah siap, macam biasalah, snapshot, ambil gambar, hantar dekat saya. Okay. Okay, dah apa soalan? Dah ada apa soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya boleh tamatkan kelas.